أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara dan saudari sekalian, pertama-tama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang tidak terhingga banyaknya di atas segala limpahan nikmatnya dan rahmatnya kepada kita semua, khususnya nikmat Islam yang kita miliki ini. Kita masih lagi dalam surah An-Najm. Kita akan mulai baca ayat 33 ni. Ayat 33 daripada surah An-Najm. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى. Itulah saudara dan saudara sekalian ayat-ayat yang kita baca. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya selaku amal yang saleh dan menjadikannya sebagai pimpinan kepada kita semua, menjadi cahaya pada hati dan pemikiran kita, menjadi ubat pada segala penyakit, penguat pada segala kelemahan, dan menjadi harta kita yang hakiki dan abadi buat selama-lamanya. Sekali saja kita baca Quran, maka jadi harta kita, didaftar oleh malaikat balik kanan sebagai harta kita yang boleh guna siapa bila-bila. Sekali saja baca boleh guna siapa bila-bila. Sebab tu tuan-tuan semua, kita kena tengok Quran ni
sebagai harta kita yang paling tinggi, lebih pada lombok emas lagi. Lebih pada lombok emas, lebih pada harta benda lagi. Nama disebut semua harta ni ada 3. Harta benda, harta intelek, harta rohani. Quran ni harta rohani, harta paling mahal, paling tinggi sekali dan paling kekal dan paling abadi. Jadi kita kena bersungguh-sungguh cari harta ni, kupu harta ni. Malah harta-harta lain pun kita kena merohanikan dia supaya dia kekal. Dan sebagaimana mudah sebut pada ni, apa nama ni, Tuhan bayar setiap huruf yang kita baca, satu huruf 10 kebajikan. 10 kebajikan ni lebih mahal pada 10 riyal lagi. Kalau 10 riyal dia tak tahan lama. Tapi kalau 10 kebajikan ni dia tahan lama dan dia kekal abadi buat selama-lamanya. Dan satu lagi hadis Nabi kata, di antara amalan yang paling Tuhan suka ialah seseorang baca Quran, khatam, baca lagi, khatam, baca lagi, khatam, baca lagi, sehingga dia khatam hayat dia. Jadi kita pun kalau boleh, kita nak khatam lah tu, baca lagi dengan pahamnya sekali. Yang keduanya pula, kita jangan hanya terhad pada hari Sabtu sajalah, sebab hari Sabtu ni sekali seminggu je. Kalau boleh tuan-tuan buat majlis Quran juga, di masjid ke, di surau ke, di rumah ke, di pejabat ke, atau di mana-mana, biar boleh baca Quran beramai-ramai dan fahamnya sekali. Baca ramai-ramai, lepas tu tafsir, lepas tu faham, lepas tu ambil tindakan secara ringkas. Ambil lah beberapa minit supaya kita nak ambil kelebihan. Amalan yang paling disukai oleh Allah itu ialah amalan baca Quran, habis sambung lagi, khatam, sambung lagi, sampailah kita habis umur kita. Dari waktu yang sama, kita juga kena ingat bahawa Quran ni tak padan dengan baca saja. Bacalah Quran sehingga betul, satu. Yang kedua, bacalah Quran sehingga faham. Yang ketiga, bacalah Quran sehingga kita boleh ambil tindakan terhadapnya. Yang keempat, bacalah Quran sehingga kita boleh ajar orang lain pula. Yang kelima, bacalah Quran sehingga boleh hafal. Yang keenam, bacalah Quran sehingga kita boleh memasyarakatkannya. Dan yang ketujuh, bacalah Quran ini sehingga Quran dapat didaulatkan menjadi undang-undang yang tertinggi dalam negara kita ni. Allah ni tak selesai lagi ni. Undang-undang Quran ni duduk di bawah perlembagaan. Macam Quran ni macam raja berperlembagaan. Jadi tak ada kuasa sangat. Quran duna sultan. Quran ada tapi kuasanya tak ada. Tak boleh dikuat-kuasakan. Jadi Quran ni kena letak tempat yang sesuai dengan Allahu Akbar, menjadi undang-undang yang tertinggi sekali. Kita masih lagi mensyiriki Allah dengan undang-undang barat. Kita lagi negara kita masih mengamalkan syirik, iaitu syirik menduakan undang-undang, mendaulatkan undang-undang barat, mengenepikan undang-undang Islam. Ini merupakan syirik nasional yang wajib kita kena selesai. Kok mana-mana pun, siapa-siapa yang melakukan syirik ini, maka seluruh amalannya hancur. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau melakukan syirik, wahai Muhammad, hancur musnahlah amalan kamu. Selagi syirik nasional ini tak selesai, maka selama itulah syirik menjadi satu kecelakaan kepada umat Islam di Malaysia ini. Satu sistem yang sangat celaka sebenarnya, yang menjahnikan rusaknya amalan rakyat Malaysia kerana adanya syirik ini. Dan wajib kita kena selesai syirik ini dengan apa cara sekalipun, dan secara aman dan mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Jangan duk berasa benda ni main-main. Jangan duk berasa benda tu lekeh. Selagi syirik ni tak selesai, banyak manusia jadi celaka kerana syirik ini. Syirik nasional, bukan syirik peribadi, bukan syirik kapur-kapur, tak, syirik nasional. Ramai orang tak berasa berdosa bagian ni. Selama Quran ni tidak didaulatkan, selama itulah amalan syirik ni dikuat-kuasakan ataupun didaulatkan. Dalam hidup kita ni ada dua, sama ada tauhid ataupun syirik. Tauhid ataupun syirik. Apabila seorang itu gagal bertauhid kepada Allah dalam politik, dalam ekonomi, dalam pentadbiran, dalam undang-undang, maka dia telah syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang paling penting sekali. Selepas pada beriman kepada Allah, tauhid dengan syirik ni yang menentukan iman itu sah ataupun tidak sah. Kalau seorang itu mengaku dia beriman kepada Allah, tapi dia tidak bertauhid kepada Allah, imannya tak sah.
Sebab rukun iman yang paling penting ialah bertauhid kepada Allah. Kalau beriman tapi masih syirik, tak boleh juga. Tak boleh. Punuh iman dia tu. Tuan-tuan, saudara dan sekalian, walau ke mana pun benda ni bukan semua orang boleh dengar. Kalau hak boleh dengar pun bukan semua boleh ikut. Nah, dan zaman pengalaman Rasulullah dulu tak boleh lari dah. Akan ada semua orang menentang. Dia ada semua orang yang pekat awal dia sokong, tapi akhirnya disebabkan kepentingan atau disebabkan kena makan kecek, kena dihasut, akhirnya dia tarik diri pula dah. Mula-mula tu sokong dah, mula-mula tu nak beriman dah, mula-mula tu berasa yakin dah, tapi kena kecek demo, kena hasut demo, tarik semula pula dah. Ni apa saja ni, apa nama tu, bersaing atau berpersatuan ke, berparti ke, berapa ke, nah, ditarik oleh puak-puak dia pula. Inilah apa yang berlaku kepada Al-Walid bin Al-Mughirah yang menyebabkan turunnya ayat 33 ni. Di Mekah tu siapa dia tak kenal Al-Walid bin Al-Mughirah? Semua orang kenal. Pasal apa? Nombor satu, Al-Walid ni orang kaya, orang hartawan, jutawan lah kalau kita lihat, orang kaya. Yang kedua, Al-Walid ni juga orang yang memegang pimpinan, orang malu dorang, orang ada kedudukan dari segi politiknya di Mekah. Jadi salah satu pimpinan orang Mekah juga lah Al-Walid ni. Jadi pada satu masa Al-Walid ni terpengaruh ataupun nak masuk Islam lala dah. Nak masuk Islam lala, nak beriman lala dah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah ada diikut dah ajaran-ajaran Islam, secara tak langsung. Maknanya berasa tertarik hati dah dengan Islam. Dia tengok Islam ni bagus, dari segi keyakinan pun bagus, dari segi cara hidup pun bagus. Tak ada barang yang tak bagus. Tambah-tambah contoh Islam pada masa tu, Rasulullah dan para sahabatnya sendiri sebagai contoh. Mana saling tak tupuh amalan Rasulullah, kerja buat Rasulullah, tutur kata Rasulullah, pakaian Rasulullah dan sahabatnya saling tak tupuh dengan Islam. Jadi orang tengok tu hak tula aja, tidak sebut kita lah ni. Kita lah ni kadang-kadang contoh tu jadi masalah juga. Sehingga Al-Walid bin Al-Mughirah ni terpengaruh dan nak masuk Islam lah dah. Kemudian ada saing dia hak satu parti. Saing dia hak satu parti, hak satu puak, satu geng, satu jemaah. Dia kata dia gugu dia ni pakat cerita. Mu Walid nak masuk Islam, padahal mu kaya dah, padahal mu ni cukup dah dari segi pengaruh, nak gapo lagi? Nyo pakat duk toco, nyo pakat duk perli, duk pakat gapo popok ni. Waqala, ada puak-puak ni hak sebahagian daripada musyrik yang geng-geng dia lah ni, berkata, lima tarak tadinal asyakh, apa kamu duk tinggal agama orang tua-tua kamu zaman dulu ni? Agama orang tua-tua kita zaman dulu. Wadallaltahum, apa kamu duk kata puak-puak orang tua kita ni sesat, tak betul. Wa za'amta annahum finnar, sedang kamu duk kata puak-puak orang tua kita hak tidak Islam ni semuanya dalam neraka. Bapa mengata gitu? Puak-puak dia parti-parti dia pakai duk tocor dia gitu. Qala khasyitu azab Allah, dia kata aku takut kepada azab Allah Ta'ala. Dah mari dah perasaan takut tu. Al-Walid ni kata, aku takut pada azab Allah Ta'ala. Pasal dia duk dengar Nabi duk royak Quran, duk royak Nabi duk royak juga tentang azab neraka masa depan manusia ke. Jadi mari dah perasaan takut. Dia kata aku takut aku ni akan diazab oleh Allah Ta'ala satu masa nanti. Lalu guru dia ni kata, ni guru celaka ni. Dia kata tak apa, aku jamin bak neraka ni. Aku jamin bak neraka ni. Dengan syarat memberi kepada aku satu syarat, aku boleh beri jamin ni. Kalau mu boleh beri jamin ke aku, boleh bayar sekian-sekian banyak bulan ni ke apa ke, aku jamin mu ni selamat dari neraka. Dia boleh beri jaminan dengan syarat kalau kawan ni bayar sesuatu ke. Maka dia boleh buat kira lah kononnya. Tapi kena bayar ke dia lah, baru dia jamin.
Dan wa yatahammal anhu azab Allah. Dia kata tak apa, kalau mu sanggup bayar kat aku sanggup tanggung azab Allah Ta'ala hak sebagaimana Muhammad duk kata tu, dan aku sanggup segala-galanya. Ada orang jenis lagu tu cari makan dengan cara belawak ni. Tu hak Jamil dulu, hak Jamil lah ni pada ni apa sejenis sanggup. Tak apa, amo tanggung, biarlah. Dosa ke dosa gila, amo tanggung. Neraka ke neraka lah. Ada orang Melayu lelah ni pun. Orang Melayu hak menurung kakak kapi Jamil dulu. Itulah menyebabkan turunnya ayat ni. Yang menyebab turun ayat ni ialah sebab Kisah Al-Walid bin Al-Mughirah ini. Yang kena makan, yang sudah nak masuk Islam lala dah, tapi dia masih tolak tuah lagi. Nak masuk Islam lala dah, ada dah perasaan takut kepada Allah Ta'ala, kepada azab Allah Ta'ala, tapi kena makan kecek puak dia, kena makan kecek puak parti dia, geng dia, jemaah dia, akhirnya berpatah balik. Ni orang panggil orang tolak tuah, kerana makan kecek orang. Tak dengar kata Allah, tak dengar kata Rasul, duk dengar puak-puak orang sesat juga. Duk dengar puak orang sesat juga, akhir jadi sesat. Afara'aita, adakah engkau mengetahui, wahai Muhammad, mengetahui apa nama? Keburukan. Allazi, orang, tawalla, yang berpaling. Tawalla itu mana berpaling? Berpaling daripada apa? Berpaling daripada menurut kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Islam. Nak masuk Islam lala dah, kona balik lagi. Apa tu? Kerana ia dihasut. Kerana ia dihasut, makan kecek orang. Makan kecek orang sama-sama parti, sama-sama puak, sama-sama sendiri. Hak sesat juga. Makan kecek saing kawan hak sesat. Wa a'ta qalila, dan setelah dia memberi sedikit pemberian. Al-Walid bin Mughirah ni dah kawan tu jamin dia sanggup berlakon neraka apa semua sekali, lalu dia sanggup bui menggoda orang kaya kan. Wa a'ta qalilan, dan setelah dia memberi sedikit pemberian kepada kawan hak jamin je. Sebab orang nak jamin neraka, nak sanggup neraka dia bukan senang juga dia. Oleh kerana kawan tu berani sanggup menanggung azab Allah Ta'ala, dia pun bayarlah. Boleh-boleh sekian-sekian masa dia bayar. Boleh duit lah kawan tu je. Setelah bayar, tak tahulah apa kali kawan kekah ni jahat juga ni berkali ni. Mari akhir sekali wa akda, ia memutuskan pemberiannya itu. Bayar sekerak jalan, akhirnya tak bayar. Itu mana wa akda. Ada orang jenis-jenis lagu ni. Orang sanggup tanggung azab, sanggup tanggung neraka kan, lepas tu kena minta bayaran, kena beri bayaran. Ini semua kerana menurut hawa nafsunya. Jadi hak jom bayar pun ikut hawa nafsu, hak jom terima bayaran pun ikut hawa nafsu. A'indahu, adakah ia mempunyai? Tuhan tanya. Sama ada hak jom bayar ke ataupun hak terima bayaran ke? A'indahu, adakah dia mempunyai ilmul ghaib, pengetahuan berkenaan dengan perkara yang gaib? Ya, dia berani sanggup bahawa dia ni boleh menyelamatkan orang daripada azab Allah Ta'ala, boleh menyelamatkan orang daripada neraka, sanggup menanggung dosa orang lain ni. Dia tahu kau benda-benda gaib ni. Kau dia berkecek dengan jahil begitu je. Fahuwa yara, sehingga dia dapat melihat. Fahuwa yara, sehingga dia dapat mengetahui bahawa orang lain boleh menggalang-gantinya daripada apa yang akan berlaku kepadanya pada hari akhirat. Maklumat tu ada kau? Betul kau dia tahu? Dan betul kau dia kata tu akan berlaku sengoti lagu tu di akhirat nanti? Di mana orang lain boleh galang-ganti kita? Jadi soalan ni dalam bentuk orang panggil mencabar. Maknanya kalau tak ada maklumat yang betul, tak ada satu autoriti yang betul, dan dia tu pun tak tahu pun bab akhirat ni,
bab masa depan manusia di akhirat ni, dia tak ada apa ilmu. Jadi artinya dia berkecek tu berkecek dengan jahil. Dia beri jaminan pun dengan jahil, bukan dengan ilmu yang benar. Hak jom percaya pun jahil, hak jom bayar pun jahil, hak jom terima bayaran pun jahil. Maka buat kerja tu semua berdasar pada jahil. Maka itulah dipanggil sistem jahiliyah. Itu dipanggil jahiliyah. Jahiliyah ni ialah makna buat kerja tak berdasar pada ilmu yang benar. Jahiliyah lah dia. Dulu kah, lani kah, bila-bila kah, siapa kah kiamat tu, siapa-siapa yang buat kerja atas dunia ni, dalam bab peribadi kah, bab rumah tangga kah, bab masyarakat kah, bab negara, ekonomi kah, politik kah, kalau tidak berdasar pada ilmu yang benar daripada Allah, itu dia panggil jahiliyah. Kalau dulu dia panggil jahiliyah klasik, kalau lani dia panggil jahiliyah moden. Jahiliyah zaman moden pula, dipermoden ke jahiliyah tu. Benarnya jahil, tapi di make up dengan cara yang moden. Jangan berasa benda tu benda baru, benda tu benda moden, padahalnya jahiliah ada dalam tu. Atas dasar jahil inilah maka jadinya kafir, jadi zalim, jadi munafik, jadi macam-macam, kerana kejahilan sebutir. Dia jahil sebutir, manusia boleh jadi macam-macam. Boleh jadi syaitan, boleh jadi iblis, boleh jadi sesak, boleh jadi macam-macam. Dia jahil sebutir. Sebab itulah sekarang ni tuan-tuan semua, di dunia hari ini berlaku satu pertemuan yang besar di antara kepimpinan juhala, kepimpinan puak-puak jahil yang mengamalkan dasar jahiliyah, dengan kepimpinan ulama, kepimpinan yang berdasar pada ilmu yang diwarisi daripada Nabi SAW. Satu golongan manusia duduk di bawah kepimpinan juhala, puak-puak jahil di seluruh dunia. Dan satu golongan lagi duduk di bawah kepimpinan ulama yang berdasar kepada ilmu yang mewarisi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu pilihlah nak duduk bawah naungan siapa, nak bawah kepimpinan siapa. Lepas tu bolehlah. Dia ada berkecek, sanggup jamin gua tu, jamin gua ni, jamin azab neraka semua. Dia ada ilmu kau? Tak ada. Dia bagian ni daripada Nabi Muhammad je. Nabi Muhammad dan Quran je yang ada autoriti bak benda-benda gaib ni. Orang lain tak ada autoriti. Kalau ada juga saluran lain, saluran itu tak betul, tak boleh percaya. Itu saluran syaitan, saluran tidak rasmi. Saluran rasmi hanyalah daripada wahyu. Kita ni ada dua, saluran wahyu, hak tu hak mutlak kebenaran. Selagi saluran syaitan, hak tu hak jahat, hak sesat. Maklumat yang benar ialah maklumat daripada sumber wahyu. Lain pada wahyu, sesatlah dia. Atau lam yunabba, belumkah, lam tu mana tidak, atau belumkah lagi, yunabba diberitahu, bima fi suhufi Musa. Bima tu akan apa yang terkandung, fi tu mana yang terkandung, suhuf. Suhuf ni mana risalah-risalah yang diturun kepada Nabi Musa. Suhuf ni macam Quran lah juga, kitab lah juganya. Dia panggil suhuf. Kitab-kitab yang diturun kepada Nabi Musa tu, apa ni, maka itu dipanggil At-Taurah. At-Taurah tu dipanggil suhuf Musa. Pada masa tu tuan-tuan semua, orang alim ni siapa dia? Semasa Nabi kita lahir, orang yang memegang ilmu ni ialah puak-puak ahli kitab. Itulah orang alim, orang memegang amanah ilmu, iaitulah puak-puak ahli kitab, iaitulah Yahudi dan Kristian. Tapi puak-puak pemegang amanah ilmu yang terdiri pada ahli kitab ni, ada hak jujur, ada hak tak jujur. Ini masalah. Supaya kita lah ni lah, orang yang memegang Quran lah ni pun supaya ada hak jujur, ada hak tak jujur. Supaya jadi puak-puak hak jujur ni, maka dia royak hak betul, dia tak susuk. Tapi kalau hak tak jujur di kalangan ahli kitab Yahudi atau Kristian atau Nasrani, hak jahat, hak tak jujur, khianat ni, maka dia royak tu hak tak betul dengan apa hak ada dalam kitab. Mana benda ni berlaku sama-sama, barang tak jujur ni.
Jadi puak-puak ahli kitab tak royak ke apa yang pernah diberitahu oleh Allah melalui kitab Taurat ke Nabi Musa zaman dulu? Barang ni bukan barang baru, barang lama dah. Allah Ta'ala royak belakang dalam kitab Taurat pun dia royak, dalam kitab Zabur dia royak, dalam kitab Injil yang akhir turun di kalangan Bani Israel pun royak. Dan Quran ni mari untuk endorse, nak buat endorsement terhadap hak kitab-kitab zaman dulu tu. Kalau hak betul dengan Quran, betul lah tu. Kalau hak tak betul, tak betul lah tu. Jadi Quran ni mari sebagai nak buat endorsement, tasdik, nak membenarkan apa yang sudah ada. Dalam kitab Taurat tak cerita ke benda-benda ni. Wa Ibrahim, dan juga dalam Ibrahim, risalah-risalah Nabi Ibrahim. Allazi wafa, yang mana Nabi Ibrahim ini allazi wafa, yang memenuhi dengan sempurnanya akan segala apa yang diperintah oleh Allah kepadanya. Mana Nabi Ibrahim ini Tuhan puji dia. Tuhan puji sebagai seorang Nabi, ia telah menyempurnakan segala perintah Allah, termasuklah apa yang Allah Ta'ala perintah suruh siapa kepada manusia. Maknanya Tuhan bagi kredit lah, bagi pujian. Nak ayat bagian ni, bagian Nabi Ibrahim ayat belakang dah bagian ni. Bapa dia mari dua. Pertama Nabi Musa, yang kedua Nabi Ibrahim. Kitab Nabi Musa, kitab Nabi Ibrahim. Bapa. Sedangkan isu jahiliah, isu orang musyrikin Mekah. Sebabnya kedua-dua ni lah puak-puak musyrikin Mekah duk dakwa, mengatakan dia ni beragama juga serupa dengan Muhammad juga. Agama puak-puak dia ni berdasar kepada kitab, berdasar kepada Nabi Ibrahim, berdasar kepada Nabi Musa. Dia berasa gitu. Puak-puak pimpinan Mekah dia berasa gagah juga, sebab dia kata puak-puak dia ni hidup berdasar kepada agama Nabi Ibrahim dan agama Nabi Musa. Kitab Nabi Ibrahim, kitab Nabi Musa. Itu hak pimpinan Mekah dak begaya. Musyrikin Mekah dak begaya. Sebab tu Tuhan celah sikit, mari. Bagian ni tak disebut kau dalam kitab Nabi Musa. Bagian ni tak disebut kau dalam kitab Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim ni royak belaka dah, tunai belaka dah apa yang Tuhan perintah untuk menyampaikan kepada manusia. Sepatut tidak menyeleweng dah. Gapo nama isinya? Isi dasar, isi pengajaran dan dasar yang telah ditetapkan oleh Allah, yang disampaikan kepada Nabi Musa melalui kitab Taurat, dan kepada Nabi Ibrahim melalui suhuf Nabi Ibrahim, kitab Nabi Ibrahim. Gapo nama dasar dia? Ini dasar. Dasar ni sama, hak dalam Taurat pun sama, dalam kitab sahifah Nabi Ibrahim pun sama, Quran pun sama. Sebab tu yang sama kan? Tu yang sama, Nabi sama, ajaran pun sama. Dulu, sekarang, ada sampai bila-bila pun sama Islam ni, sampai kiamat. Gapo nama dasarnya, gapo nama prinsipnya? Dalam risalah-risalah itu ditegaskan alla taziru waziratun, bahawa sesungguhnya orang yang boleh memikul. Wazirah ni orang boleh memikul. Orang boleh memikul ni orang kuat lah, gitu ni. Kalau kecil-kecil tak boleh memikul. Dalam bahasa kita dipanggil mukallaf. Mukallaf ni orang yang sudah boleh diberi tanggungjawab, orang yang berupaya memikul tanggungjawab, dipanggil mukallaf. Taklif, tanggungjawab. Mukallaf, orang yang dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang bertanggungjawab ni, mukallaf ni orang boleh memikul lah. Orang boleh memikul lah tanggungjawab, teman dia cerdik dah, dia ada akal dan dia ada kuasa. Maka orang itu dipanggil wazirah. Jadi dasarnya sesungguhnya orang yang boleh memikul tu la taziru. Allah taziru tu mana memikul? Tidak akan memikul wizra ukhra, dosa perbuatan orang lain. Itu dasar. Dasar hak zaman dulu, jak zaman Nabi Ibrahim lagi, jak zaman Nabi Musa lagi, dasar dia orang yang bertanggungjawab, dia tidak akan bertanggungjawab kepada dosa orang lain buat. Itu pada dasarnya.
Kalau dosa tu tak ada kena-mengena dengan dia, tak ada sebab menyebab dengan dia, dia tak boleh ambil tanggungjawab, ataupun tak boleh nak ambil galah-gati, tak boleh. Mana dia tak akan berdosa kalau tak ada kena-mengena dengan dia. Namun kita nak pergi ambil tanggungjawab, nak pikul dosa orang lain, tak boleh. Tak boleh. Tu dah lebat dosa. Jadi kawan ni pergi sanggup nak pikul dosa orang ni, apa ni apa geng-geng apa sains sahabat dia punya Walid bin Mughirah sanggup nak pikul dosa, sanggup nak pikul azab dengan syarat beri bayaran ke dia sikit-sikit. Ini cari makan ni. Itu cara haram cari makan lagu tu. Cari makan dengan belawak ni. Belawak tu pula belawak dalam bab alai, bab dosa pahala. Mana boleh bagi ni, bagi hak Allah Ta'ala, tak boleh kita nak campur tangan bab ni. Dasar zaman dulu lagi gitu dah. Orang yang bertanggungjawab, dia tak boleh bertanggungjawab terhadap dosa orang lain. Dosa akaun masing-masing lah, akaun masing-masing. Dosa orang ni masuk akaun kawan ni, dosa masuk kira-kira orang masing-masing. So yang keduanya pula, wa alaysa lil insan, dan bahwasanya laisa tidak ada balasan. Laisa itu tidak ada balasan lil insan bagi seseorang illa malaka ma apa sa'a yang diusahakannya. Itu dasar. Apa yang dibuat oleh manusia, maka sebanyak itulah dia berhak mendapat ganjaran daripada apa yang dia buat, sama ada baik ataupun hak. Itu dasar. Itu dasar. Nota kaki bawah itu menurut keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang manusia itu sebagaimana dia tidak memikul malaikat dosanya sendiri saja, maka dia juga tidak berhak mendapat balasan malaikat balasan apa yang diusahakannya. Itulah dasar dia. Jadi kita tak boleh nak pergi ambil galah-gati, ataupun nak ambil pahala orang lain, ataupun nak, tak boleh. Summa yujzahul jaza, summa kemudian yujzahu, usahanya itu akan dibalas, akan dibayar al jaza al aufa, dengan balasan dan bayaran amat sempurna, tak kurang sikit pun. Tak kurang sikit pun daripada hak asal. Ai jazaan kamilan ghairu manqus, iaitu balasan yang sempurna, tak kurang sikit pun. Walaupun dia punya dasar dianya payujazi bisayati mislaha. Hak jahat Tuhan bayar sali. Kalau hak jahat Tuhan bayar sali ni, sama. Kalau hak jahat. Wabil hasanah, tapi kalau hak baik, benda tu amalan yang baik, asyru amsalihah, dibayar berganda, 10 kali ganda. Ini skim bayaran dia. Kalau hak jahat Tuhan bayar sali ya, satu-satu. Tapi kalau hak baik, dengan kemurahan Allah, dengan rahmat Allah, dengan kekayaan Allah, Tuhan bayar 1/10. Skim dia ni, skim dia. 1/10 tu pula tidak terhad setakat tu, ila 700 dha'fin, sehingga siapa 700 kali ganda. Itu skim dia ni. Skim dia. Dia ada 3 skim. Tulis ingat malam ni, skim bayaran kerajaan Allah Ta'ala yang maha kaya dan maha kuasa. Hak skim 1/10 ni hak lagu mana? Hak jahat tu tak kira sali lah, sama kan. Hak baik ni 1/10, seperti kita baca Quran. Kita baca Quran satu huruf Tuhan bayar 10. Aku tidak kata alif lam mim itu satu huruf, kata Allah, kata Rasulullah. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Mana bergerak saja mulut alif lam mim, sudah 30 kebajikan Tuhan bayar situ saja. Pahak kita baca tadi berapa puluh huruf? Banyaklah. Ini satu sumber kekayaan, pendapatan yang sangat lumayan. Cuma orang kita yang tak menarik bagian ni. Tawaran ini tidak menarik perhatian ramai orang kita.
Sebab dia berasa tidak ada nilai, tak ada harta bagi dia. Lepas tu kalau hak sampai ke 700 kali ganda ni, hak mana? Hak 700 kali ganda ni hak kita buat kebajikan fisabilillah, untuk membantu agama Allah. Misalnya kalau kita sedekah kepada orang biasa untuk beli minum teh biasa masih Rabu pagi-pagi, itu boleh 110 dah. Tapi kalau kita sedekah, kita buat kebajikan untuk buat kebajikan fisabilillah, buat sekolah, bantu orang-orang berjuang Islam, bantu buat masjid, bantu buat gapo semua hak jenis-jenis untuk kepentingan awam ni, kepentingan orang ramai ni, nak meninggikan agama Islam dan sebagainya, hak skim dia 1,700. 1,700. Dua. Sebab tu tuan-tuan semua, labulah kita sebanyak mungkin, daftarlah sebanyak mungkin dengan malaikat balik kanan ni. Ini harta kita yang Tuhan sendiri akan gandakan dia. Seria kita belanja, Tuhan bayar balik supaya kita belanja 700 riyal. Nak cari mana, tak ada dah tawaran ni. Tak ada kerajaan atas dunia ni boleh tawar dengan skim yang begini besar. Selagi skim dia besar sekali. Hak Tuhan kata innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hak ni dia panggil over scheme. Over scheme. Innama yuwaffas sabirun, sesungguhnya akan dibayar penuh kepada orang yang bersabar. Ajruhum, bayaran mereka, bighairi hisab, dengan tak boleh nak kira banyak. Ada Tuhan kata tak boleh nak kira banyak juga. Banyak sekali lah. Tapi kena melalui saluran sumber sabar. Sabar ni dah makin ringan sikit. Sabar ni ada 3. Sabar boleh 3 ke 4. Sabar biar boleh buat hak Tuhan suruh. Sabar biar boleh tinggal hak Tuhan larang. Sabar di atas segala ujian. 3. Segala ujian Allah Ta'ala sepanjang jalan. 3. Sabarlah ibadat yang paling besar sekali. Dan selepas pada beriman. Sebab sabar ni berat sikit. Nak buat hak Tuhan suruh dengan Allah, Tuhan punya kena sabar banyak, kena Allah. Nak tinggal hak Tuhan lagi tu, kalau tak ada sabar tak jadi. Lepas tu nak sabar di atas segala ujian Tuhan, ujian sakit, ujian susah, ujian macam-macam, nak sabar tu. Tapi sabar tu sendiri Tuhan akan bayar. Tak boleh nak royak banyak. Banyak boleh ambil ingatan dah. Jadi skim bayaran kerajaan Allah Ta'ala ni, skim ganjaran Allah Ta'ala ada 3. Hak paling rendah 110. Hak tinggi sikit 1 sampai 700. Hak tinggi benar over skim. Hak tu tak boleh nak royak banyak. Tak boleh nak royak banyak. Boleh tak? Jadi itu dasar balasan. Maknanya manusia atas dunia ni, sama ada baik ataupun jahat, dia tidak habis, tidak hangus begitu saja dah. Dia ada kira-kira dia. Dia ada rekod dia. Setiap saat kita hidup ni ada rekod dia. Itulah ajaran yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah. Jadi tak boleh siapa dia nak ambil tanggungjawab, tak boleh. Orang tak boleh tupai. Wa inna ila rabbika, dan bahawa sesungguhnya ila rabbika, kepada Tuhanmu sahajalah, kepada Tuhan yang mega kamu. Rabb ni Tuhan yang mega kamu. Dia manusia ni hak paling tinggi dalam hidup dia, hak dia sensitif benar tentang hidup mati. Tak kata ni tentang hidup mati, hak dia paling sensitif sekali. Sebab itulah orang mega dia ambil berat benar. Kita tengok dalam masyarakat Melayu, anak-anak yang dipelihara oleh orang lain, dibesar oleh orang lain, sama ada orang lain tu waris dia ke ataupun orang luar ke. Jadi anak tu sayang kepada orang merah dia tu lebih pada mak dia hak asal. Kena kita ni. Dia sayang ke mak hak merah dia ataupun ayah ibu bapa hak merah dia tu, lebih dia sayang kepada mak hak beranak ke dia, hak yang tak merah. Itu psikologi manusia. Dan psikologi manusia gitu. Sebab manusia ni akan sayang kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Sebab tu dalam Quran Tuhan sebut sama merah ni.
dengan menggunakan bahasa Rabb. Rabb ni bahasa mega. Rabbul alamin, Tuhan lah ya Tuhan dunia ni, dia duk pera dunia ni boleh hidup. Matahari boleh hidup, bulan boleh hidup, langit boleh hidup, bumi dengan segala makhluk boleh hidup. Pasal Tuhan duk pera, Tuhan duk jaga, Tuhan duk beri barang keperluan dia. Apa tidak mampu kerah lama dah. Sebab tu dia panggil Rabbul Alamin. Itu jasa Allah Ta'ala kepada kita semua. Itu jasa paling besar sekali. Maka Allah Ta'ala menamakan dirinya sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang mega. Kita semua ni Tuhan pera semua. Kalau Tuhan tak pera, tak boleh hidup. Jadi kalau seorang anak, ia boleh reti sayang kalau orang mera dia lebih pada ibu bapa dia sendiri tak pera dia, maka siapa lagi lebih tinggi pemeliharaannya selain daripada Allah Ta'ala. Allah lah hak nombor satu sekali dalam bab mera ni. Kalau ibu bapa pera kita dalam bab makan minum, pakaian, pendidikan, begitu je. Tapi Tuhan ni pera semua 100%. Dia pera belakang. Kalau tak sayang lagi pada pihak yang mega setara ni, tak sayang lagi, itu ke hati rusak dah tu, hati mati rasa dah tu. Wa inna ila rabbik, ini bahasa Tuhan guna, sesungguhnya kepada hukum Tuhan yang mega kamu sajalah al-muntaha, kesudahan segala perkara. Itulah maksud Allah lah segala-galanya. Hak kita dah sebut Allah lah segala-galanya ni lah bagainya. Mana Allah ni tak sudah. Kita ni kalau tak sapa kepada Allah, tak sudah gapo-gapo. Jadi Allah juga tempat nyudah. Dalam bab apa pun Allah sebagai penyudah dia. Jadi kalau kita buat gapo-gapo tak sapa kepada Allah, tak ambil kira Allah Ta'ala, tak sudah orang tu buat kerja. Nah, sama juga hidup kita ni tak sudah sini. Tak usah duduk lala lah, tak usah duduk hanyut lah. Manusia ni tak sudah sini. Amo duk ulai acak kali benar. Kita ni ada berapa semua? Duk ulai sengaja, duk ulai tu nak suruh berasa molek barang ni. Kita ni ada 7 penggal hidup ni. 7 penggal, dia tak sudah sini. Tak usah duduk hanyut lah, dia tak sudah sini. Kalau hak duk berasa sudah sini tu kira bunuh lah tu. Cuba tua-tua bila ingat ada lagi 7 penggal dia. 7 penggal ni nombor 1, penggal pertama start daripada alam roh. Tuhan buat kita daripada tak ada apa satu, jadi daripada bahan apa nama dia buat roh, kita pun tak tahu-tahu. Maka jadilah kita dalam bentuk roh. Lama ni sepenggal ni. Sampailah kita dibawa ke dalam perut ibu. Start daripada Tuhan gabung roh dengan jasad dalam perut ibu, masuklah penggal kedua. Tak ingat-ingat dah kitanya. Dah. Duduk dalam perut ibu tu penggal kedua. Tak lama 9 bulan saja. Penggal ketiga start pada beranak sampai mati. Start pada kita beranak sampai mati, itu penggal ketiga. Biar boleh ingat biar khabar balik sikit. Kemudian lepas pada mati sampai kau kiamat, duduk dalam kubur semua sekali dengan segala masalah, dengan segala apa dalam kubur tu, start daripada mati sampai kiamat, itu penggal yang ke berapa? Penggal yang keempat. Lama nak boleh kau kiamat. Penggal keempat. Penggal kelima start pada kiamat sampailah mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah bangkit pergi kepada mahsyar, duduk daripada mahsyar dengan segala masalah, tunggu mahkamah Allah Ta'ala. Itu penggal kelima. Ingat molek ni penggal kena start daripada mahkamah, start daripada kita cara di mahkamah, sampailah diberi keputusan syurga dan neraka berdasar kepada amalan kita masing-masing. Apa kita buat atas dunia dulu. Itu penggal apa? Penggal kena. Penggal kena. Penggal yang ketujuh, hak akhir sekali, hak nyudah sekali, al-muntahanya sekali, ialah syurga dan neraka. Penggal hak akhir ni, hak al-muntaha ni, buat selama-lamanya, tak ada hak lagi. Itulah maksudnya wa inna ila rabbikal muntaha, bahawa sesungguhnya kepada hukum Tuhanmu lah, keputusan Tuhanmu lah di dunia ini dan di akhirat nanti, dialah al-muntaha, kesudahan segala-galanya. Jadi oleh kerana Allah tu al-muntaha, Allah tu lah pera kita dan sangat berjasa kepada kita, kita nak cari siapa lagi? Tidak serupa dengan puak-puak syirik ni.
Puak-puak syirik ni dah sudah dengan Tuhan, dia tak sudah dengan Tuhan. Dia sudah dengan Inggeris. Dia tak sudah dengan Quran, hadis dah. Inilah apa yang berlaku dalam sistem undang-undang kita sekarang. Kalau berlakulah masalah apa-apa dalam mahkamah kita, undang-undang kita, rojoknya ke mana? Pertama ke India, mahkamah India. Sebab mahkamah India ni mahkamah orang putih meretah dulu. Kalau mahkamah India pun tak ada selesai, dirojok ke mahkamah London. Undang-undang kita sekarang kena rojok sana, Tuhan dia duduk sana. Tak syirik lagi setengah tu. Bapak syirik lah tu nak ayat ni. Tinggal Islam ni. Tak rojok ke Quran, tak rojok ke hadis. London punya tempat rojokkan dia. Itu Tuhan dia. Profesor Ahmad Ibrahim, seorang tokoh ulama yang menguasai dua bidang ilmu. Ilmu barat pun dia, undang-undang barat pun dia mahir, undang-undang Islam pun dia mahir, telah mencadar kepada kerajaan Malaysia pada masa itu untuk nak selesai bab syirik ni. Dia mencadarkan kepada kerajaan Malaysia supaya ubah perlembagaan Malaysia dengan menambah satu perkataan saja dalam perlembagaan. Undang-undang yang tertinggi di Malaysia ialah undang-undang Islam. Berdasar pada sejarah Malaysia ni negara Islam. Islam sudah bertapak dan sudah meretah hak orang Islam Malaysia ni. Negeri Islam meretah cara Islam dah sebelum pada ni dalam sejarah. Tak ada siapa dia nafi dah bab ni. Maka dia cadangkan supaya letak dalam ubah sikit perlembagaan manusia, sebab perlembagaan manusia buat, bukan Quran, boleh ubah. Letak undang-undang yang tertinggi di Malaysia ni ialah undang-undang Islam. Mana-mana undang-undang, tak kira lah undang-undang barat ke, undang-undang adat ke, undang-undang Melayu ke, undang-undang Konun Melaka ke, berapa ke, boleh diteruskan, boleh dikekalkan, setakat mana ia tidak bercanggah dengan Islam. Dan Islam ni dia tidak berdosa semua sekali, dia kekal. Hak tak bercanggah kekal, hak bercanggah hak bercanggah sikit sangat, hak prinsip yang bercanggah, hak lain tu boleh kekal. Undang-undang jalan raya, undang-undang udara, undang-undang laut, undang-undang gapo pun boleh kekal. Hak prinsip tu ya kena sama. Cadangan Profesor Ahmad Ibrahim ni, siapa mati kerajaan Malaysia tak terima, siapa kawan tu mati tak terima, nak kekal syirik juga tak sedap. Apa hari ni cuma ulama-ulama kita tak tekan bab ni, mufti tak tekan, gapo tak tekan, pakai senyap belaka, cuba pakai suara belaka, cuba ulama pakai bersuara. Barang ni barang syirik tak boleh. Mufti pun bersuara, bersulak, ulama pun sebulak suara kata kita, kerajaan pun kena timbang juga. Tapi pakai senyap nak buat. Sebab itulah Nabi kata, sayfani minan nas, iza saluha saluhan nas, wa idza fasada fasadan nas. Ada dua golongan manusia yang strategik, yang penting. Kalau dua golongan ni punah, baiklah semua rakyat, semua orang. Kalau dua golongan ni punah habis semua orang. Al ulama wal umara, iaitu golongan pertama golongan ulama ahli ilmu, wal umara dan golongan pemerintah. Ini golongan, dua golongan yang strategik. Kalau ulama ahli ilmu ni moleklah rakyat. Kalau pemerintah molek rakyat. Tapi kalau punahlah. Itu amanat Rasulullah SAW. Yang kita tak boleh kata apa, itu kebenaran mutlak. Tapi boleh kerana ulama pakai duduk dia, umarak pun duduk dia, maka syirik ni terus mencelakakan manusia lebih ramai lagi. Menerakakan manusia lebih ramai lagi dengan kesyirik ni. Sebab apa? Sebab tidak menjadikan Allah sebagai Al-Muntaha. Punya tahi semaya Allahu Akbar, Allah lah besar sekali. Tapi dalam mahkamah bukan Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar.
Muka lain akbar. Sebab itulah Profesor Yusuf Qardawi dalam kitab dia Al-Ibadah fil Islam, ibadat dalam Islam, dia kata manittaba'a ghaira manhajillah faqad asyrak. Siapa-siapa ikut peraturan dan undang-undang yang lain daripada Allah, sesungguhnya dia telah mensyiriki Allah. Ini syirik yang besar sekali, munkar yang paling besar, yang melibatkan bukan sebagai dua manusia, berjuta manusia. Tapi kita tak relax, tak berasa. Tapi inilah duri dalam daging, bukan duri kecil, duri besar. Jadi kesudahannya Allah. Allah lah kesudahannya. Maknanya kita kena ambil kira bahawa Allah ni lebih daripada segala-galanya, lebih daripada isu negara, lebih daripada segala masalah atas dunia ni. Kalau Allah tak reda, hancur. Wa annahu, dan bahawa dialah, siapa dia? Annahu, dialah yakni Allah, huwa adhaka, ia menyebabkan seseorang itu adhaka, tertawa. Allah lah yang boleh buat benda-benda yang menyebabkan manusia ni bahagia, hingga sampai dia tertawa dalam hidup dia di dunia ini, dia juga di akhirat nanti. Wa abka, dan Allah Ta'ala juga yang menyebabkan manusia itu berduka cita dan menangis. Ini dua-dua sekali ni. Oleh kerana Allah itulah Al-Muntaha, maka Allah telah buat sebab-musabab yang menyebabkan manusia ini gembira, bahagia dan suka di dunia ini, dan manusia boleh jadi menangis di dunia ini juga di akhirat nanti. Atau boleh jadi dia menangis di dunia ini tapi dia suka di akhirat nanti. Atau ada juga manusia yang suka di dunia ini tapi dia menangis di akhirat nanti, kerana dia gagal mengikut sebab-musabab yang telah ditetapkan oleh Allah. Ada satu kali Rasulullah SAW lalu ikut satu majlis. Jadi adalah sahabat-sahabat ni pakat dia suka ria, pakat dia suka ya, pakat dia suka. Rasulullah pun lalu. Apabila lalu, turunlah ayat ni. Turun ayat ni, Rasulullah kona semula mari tempat duduk suka-suka tadi. Rasulullah berkata, ceritalah ayat ni turun, annahu huwa adhaka wa abka. Dia kata, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan banyak menangis daripada kamu suka. Rasulullah kata, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan banyak menangis daripada kamu suka. Tapi sebab suka, sebab menangis ni Tuhan buat belakang dia. Biasanya manusia suka kalau apabila dia bahagia, dan manusia ni tidak akan bahagia kalau dia tak ikut Islam. Boleh jadi orang itu dia suka atas dunia, sukalah moga harta benda dia banyak, kuasa pun banyak, semua orang hormat belaka, tapi dia tak betul dengan Allah Ta'ala. Dia hanya suka sekat dunia saja. Di akhirat nanti dia akan menangis. Tak sudah-sudah dia menangis. Ada juga manusia yang atas dunia ni dia menangis kerana susah cari makan, kau susah berapa, kau Tuhan uji dia dengan sakit dan sebagainya. Orang yang sakit tu juga mengadu, amogi kadang-kadang keziarah orang sakit, Allah siap tengok. Tapi dia menangis kerana sakit. Tapi ingat, satu masa nanti dia akan suka. Sebab Rasulullah SAW pernah sebut, dia kata kalau di akhirat nanti, kalau orang yang sakit ni tahu, dan dia sabar di atas kesakitan, dia reda dengan qada-qada Tuhan atas sakitnya, maka di akhirat nanti Tuhan akan beri satu bayaran ganti rugi ke dia, pahala ke dia, di mana semua orang sihat pakat nak sakit belaka. Orang sihat ni deki pula dengan dia, hanya boleh nak retak pahala, kerana orang sakit tu besar berdoa Tuhan beri pahala ke dia, ganti ruginya.
Walaupun dia menangis atas dunia, tapi dia redha dengan Allah, maka di akhirat dia akan suka. Dia akan suka sampai bila-bila. Boleh jadi dia di atas dunia nak berjuang Islam, nak menegakkan Islam, orang pakak musuh dia, penjara, higak dia, bunuh dan sebagainya, menangis semua dia, masuk jail dan sebagainya. Tapi ingat, dia akan suka di akhirat nanti. Sebagaimana Syed Qutb zaman Jamal Abdul Nasir, dijatuh hukuman mati sebab Syed Qutb dituduh oleh kerajaan Mesir pada masa itu cuba nak menggogakkan kerajaan Jamal Abdul Nasir dengan mengemukakan kerajaan Islam. Itu tuduhan dia. Dituduh ke Syed Qutb ni nak buat Islam di Mesir. Sebulan ni lah, sebulan ada tunjuk perasaan sehari dua ni. Memang takut ikhwan muslim membuat Islam di Mesir. Dia nak Islam ni sekat sembahyang puasa gitu je. Jangan lebih pada tu. Supaya Islam mereka nak lah. Dia tunjuk perasaan. Dulu bunuh dah, Syed Qutb dibunuh oleh kerajaan Jamal Abdul Nasir kerana dituduh untuk cuba nak mendaulatkan Islam di negara Mesir. Hari dia nak dijatuh hukuman gantung sampai mati tu, dia beri peluang pada mak dia untuk berjumpa. Ibu dia pergi jumpa dengan Syed Qutb beberapa minit sebelum digantung. Syed Qutb senyum. Syed Qutb boleh senyum dekat dia nak mati. Pasal apa? Sebab dia yakin bahawa dia akan mati syahid di tali gantung. Mak dia nak menangis, Tuhan pun yang tahu. Mungkin anak pun anak Allah, anak yang istimewa boleh macam Syed Qutb ni. Hingga sampai dunia membantah, jangan bunuh. Jangan bunuh orang yang serupa dengan Syed Qutb, jangan dibunuh. Sebab kalau kerajaan Mesir bunuh orang macam Syed Qutb ni, Mesir tidak akan dapat melahirkan lagi orang macam Syed Qutb lepas pada ni. Seorang ni tak ada lala. Tapi kerajaan yang zalim ni tak kira. Kau nafsu dia aja. Situlah dia kata mak tak usah menangis lah. Kita akan jumpa di syurga. Kita akan jumpa di syurga nanti. Itulah ila rabbikal muntaha. Sudah kitanya dengan Allah Ta'ala juga, tak sudah dengan orang lain. Lepas pada ni dia akan berjumpa dengan Jamal Abdul Nasir, Presiden Mesir, di mahkamah Allah Ta'ala nanti. Akan berjumpa. Dia tak sudah sini. Al-muntahanya Allah Ta'ala. Jadi sebab suka duka ni memang semua daripada Allah Ta'ala belakang sebab musabak tu. Wa annahu, dan bahawa dialah, yakni Allah, huwa, dialah Allah yang amata, yang mematikan, wa ahya, dan menghidupkan. Itulah dia Allah yang segala-galanya. Dan kita kena khabar molek ba Allah ni. Dan kita kena berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, sedarkanlah diri aku ini tentang kewujudanmu dan apa yang ada padamu. Kadang-kadang kita ni tak khabar adanya Allah tu, tak khabar adanya Allah dengan segala apa yang ada pada Allah tu. Kita tak fokus sangat. Duk fokus banyak pada makhluk Allah. Sebab tu kalau bunyi makhluk Allah, tak utama makhluk yang bernama RM kan. Makhluk ni jeliga benar dengan kita. Pasal zikir tu lebih. Zikir RM ni lebih. Dan makrifah tentang RM pun lebih. Kena RM pun lebih. Guna RM pun lebih. Jadi sebut RM, jeliga balik. Tak kena sebut Allah, tak jeliga. Pasal makrifatullah tu kurang. Tak kena mana. Sebab tu ingat balik ni. Dialah yang memati dan yang menghidupkan segala-galanya. Hidup dengan segala sistem dia. Sistem hidup tu sendiri. Mati dengan segala sistemnya. Ini bukan benda berlaku secara tiba-tiba. Tidak. Ini kerja Allah belakangnya. Dan kita boleh tengok realitinya di mana-mana. Realiti kewujudan Allah dan realiti pentadbiran Allah itu. Walaupun Allah dia tak nampak dari segi zahir, tapi kita boleh nampak kerja-kerja dia, hasil-hasil kerja dia. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah juga khalaqaz zawjain, dialah yang menciptakan az-zawjain, pasangan laki puan, tino jata. Ini kerja Allah. Bukan benda ni berlaku secara kebetulan.
Tak ada barang berlaku secara kebetulan atas dunia ni. Cuma saintis-saintis yang jahat, yang kufur saja yang mengatakan bahawa benda tu berlaku secara kebetulan. Tak ada. Sebenarnya tak ada. Semuanya adalah di bawah pentadbiran Allah, pengurusan Allah, dan apa-apa kerja Allah belaka. Inilah semua zikrillah. Kita kena ingat ke benda-benda ni semua dipanggil zikrillah. Allah Ta'ala yang mencipta pasangan laki dan puan. Az-zakartul laki wal unsa tu puan. Itu kalau manusia. Kalau hayawan dia panggil tina jantan tak? Tina jantan. Itu hayawan. Cuma dia kalau orang Kelantan ni tina jantan pun ngomong orang manusia pun tina jantan juga. Boleh ada tina ke jantan? Allah, kasarnya bahasa dia. Sebab jantan tina ni untuk Natal, bukan untuk orang. Tapi dah jadi adat gitu. Jadi kasar lah bahasa tu. Letakkan orang sama dengan Natal ni. Tapi dah jadi gitu. Mari dengan siapa? Mari dengan orang tina. Mari dengan orang tina. Yaklah mari dengan isteri. Lembut sikit bahasa tu. Mari dengan orang tina Allah. Tapi dia tak terasa apa kata tu. Min nutfatin, dari setitik air mani. Ini Tuhan sebut sejarah kejadian manusia. Sejarah diri kita ni pun kita kena ingat juga. Ingat ke sejarah kejadian diri kita ni pun termasuk dalam zikrillah juga tu. Sebab bagian ni bagian kerja Allah. Tak ada saintis pun manusia. Mana saintis atas dunia ni boleh buat bagian-bagian. Tak ada. Hanya kuasa Allah sahaja. Tak ada kebetulan dalam hidup ni. Tuhan buat manusia laki puan ni dari setitik air mani. Tak munasabah sikit abuk kalau kita tengok air mani tu kena jadi orang. Allah. Idza tumna, apabila air mani itu dipancarkan ke dalam rahim ibu, bila berlaku hubungan laki puan suami isteri, maka air mani itu bergerak daripada laki-laki pergi pada sistem dia dalam perempuan, maka berlakulah tindakan takdir Allah Ta'ala, kerja Allah di situ, maka lahirlah seorang manusia. Besar kerjaan tu. Tak ada siapa dia boleh buat tu. Wa anna alaihi nash'atal ula, dan bahawa sesungguhnya dialah juga Allah yang menghidupkan semula an-nash'atal ukhra ni, kehidupan kejadian yang lain pula. An-nash'ah tu kejadian, al-ukhra tu hak lain. Yang ni jadi semula. Mana Tuhan proses semula. Apabila Tuhan berhidup manusia dalam bentuk lagu ni di dunia ni, lepas tu mati. Apabila mati, masuk dalam kubur, hancur lebur semua sekali. Tulang belulah habis, hancur lebur jadi baja tanah. Mari kiamat, siut sangka kala kedua, maka berlakulah an-nash'atul ula. Proses semula Tuhan buat. Proses semula ni tuan-tuan semua, an-nash'atul ukhra ni, untuk layak hidup buat selama-lamanya. Tuhan proses dalam perut ibu dulu untuk hidup sementara aja. Jadi tak tahan lama, tak kukuh sangat. Gigi pun tak kukuh. Jadi mula-mula tu gigi molek lagi. Siapa umurnya 10 tahun pun mula cabut so. Akhir tinggal gosip saja. Pasal gigi tu untuk tempoh sebentar ya. Untuk bukan selama-lamanya. Mata pun begitu. Telinga pun begitu, dia kokoran. Sebab nasya'ah masa Tuhan buat atas dunia dalam perut ibu tu bukan untuk selama-lamanya. Tapi nasya'ah dalam kubur ni, nasya'atul ukhra, proses mula manusia ni untuk selama-lamanya. Dan disebut dalam hadis Nabi, manusia akan diproses, akan dibuat semula, diolah semula, dibangkit semula mengikut sahih Nabi Adam alaihi salatu wassalam. 70 kaki. 70 kaki ni tinggi weh. Mana tinggi dengan pokoknya? Wallahualam. Tengok sendiri apa pun tak nak ayat. Tuhan proses an-nash'atul ukhra ni untuk buat semula, untuk hidup buat selama-lamanya. Itulah maklumat-maklumat awal hak wajib kita kena yakin.
Sebab kalau duk percaya benda tak betul, percaya kuat setara mana pun kalau tak betul, tak lagi. Semua orang bukan Islam dia percaya juga, dia kuat sebab kita juga dia percaya. Tapi hak nyanyonya, hak dia percaya kuat tu tak betul. Lelah saja orang panggil. Lelah. Wa annahu, dan bahawa dialah huwa aghna, yang memberikan sesiapa yang dikehendakinya, huwa aghna, yang memperkayakan. Aghna ni memperkaya. Sama ada Tuhan beri kekayaan harta benda, kekayaan kesihatan, kekayaan zuriat, kekayaan jiwa, fikiran, itu dipanggil aghna. Sebab manusia mula-mula siapa, tak ada kamu satu, dah kata kan? Manusia mula-mula siapa ke dunia, dia telanjang bogel, tak ada kamu satu. Tidak gitu kan? Kamu Tuhan memperkaya, aghna, dan ngebui pakaian, bui gotu, bui goni, kesihatan, gotu, goni. Mula-mula tak boleh makan hal, tak boleh makan hak kerah-kerah, hak lembek-lembek kan? Nasi lembek, susu, batunya bui giginya mamuh, pakai tolak-tolak mamuh lagi. Diperkayakan lagi. Tang lagi abok berapa lepas pada tu. Wa aqna, dan memberikannya tambahan yang boleh disampaikan. Ditambahnya lagi, ditambah sampai habis hak dia. Apabila seorang kata habislah akaun rezeki dia, apabila akaun rezeki dia sudah habis, itu menunjukkan dia sudah akan ditamatkan oleh Allah Ta'ala. Dah habislah pengah yang ketiga, akan masuk pengah seterusnya. Ingat kita dah ada 7 pengah semua ingat balik tu. Pengah yang kita hadapi sekarang ni pengah keempat lah. Pengah keempat jadi tuan-tuan semua, tolonglah pengah keempat ni tolong sesam balik. Hamba duk pesan sama selain daripada iman, selain daripada amal soleh, selain daripada hak lain tu, nombor satu sekali, jangan lupa penyelesaian terakhir kita. Orang panggil selesai di luar mahkamah. Selesai di luar mahkamah ni ialah dan malaikat rekod benda ni, dan malaikat balik kanan ni rekod. Jangan benda sampai ke mahkamah. Dah sampai ke mahkamah agak makan tak habis lah. Oleh kerana itu Tuhan beri kemudahan, boleh selesai di luar mahkamah dengan cara menggunakan kemudahan bertaubat, istighfar dan bertaubat. Jangan lupa. Nabi Ibn Abbas kata, la kabirata ma'al istighfar. Tidak akan ada dosa besar kalau kita ada istighfar semua. Wala saghirata ma'al israr, dan tak ada dosa kecil kalau kita ada buat semua. Dosa kecil kalau dia buat semua jadi dosa besar juga. Tapi dosa besar setara mana pun kalau kita ada istighfar, bertaubat semua, dia akan jadi selesai mahkamah. Tak akan buat ke mahkamah lagi. Mana akan dihapus daripada report kan, polis kan. Kalau polis tu buat report, mesti sampai ke mahkamah. Kalau tak sewidah sampai ke mahkamah, kena batal report tu. Ataupun alih daripada cahkih ni kepada cahkih lain. Jadi boleh nak batal report ni dengan cara bertaubat. Taubatlah banyak-banyak Lepas tu Quran ni pula tuan-tuan semua, jangan dah mati tu baru nak baca Quran tak boleh lagi. Nak setara mana sangat, paling tinggi sekali habis tu kan. Kena baca sebelum mati ni. Sebab tu aku duk pesan sama masa Pak Milih tahlil, kata jangan ada tahlil ni untuk orang saja, kena tahlil untuk kita tiap-tiap malam. Tak usah duk terikat kan 7 hari, 10 hari, 40 hari siapa dia ajar. Itu bukan ajaran Nabi itu ajaran orang Melayu sahaja. Tak ada dalam plan asal pun. Dalam plan asal tak ada. Tak usah duk kacau lah bagi tak ada ni. Dan bagi tu kalau nak buat sama-sama tiap-tiap malam, jangan ada plan-plan gitu. Mari di mana bagi tu? Ngatik kena mengatik tiap-tiap malam, mengatik hadiah ke ibu bapa kita, hadiah. Ngatik sama tiap-tiap malam. Dan jangan lupa surah Nabi SAW tidak akan tidur sehingga dia baca 2 surah. Pertama surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah. Sebab surah Al-Mulk ni surah untuk selamat dalam kubur, untuk keselamatan kita dalam
kubur setakat itulah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan maafkanlah kesilapan kami lahir dan batin. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa dua ibu bapa kami, dosa keluarga kami, dosa masyarakat kami, dan dosa seluruh umat Islam yang telah mati dan yang masih hidup, dan juga umat Islam yang akan datang selepas kami hingga hari kiamat. Ya Allah, berikanlah kekuatan, taufik dan hidayah kepada kami supaya kami dapat beramal dengan apa yang kami belajar pada hari ini. Tambahkanlah kepada kami ilmu, iman dan amal. Hidupkanlah kami dengan Al-Quran dan matikanlah kami ini dengan Al-Quran. Berikanlah kekuatan kepada kami supaya kami dapat meneruskan perjuangan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami dengan dasar iman dan tauhid. Selamatkanlah kami ya Allah daripada segala jenis syirik yang kami ketahui dan juga syirik yang kami tidak ketahui. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami dengan dasar iman dan tauhid. Selamatkanlah kami ya Allah daripada segala jenis syirik yang kami ketahui dan juga syirik yang kami tidak ketahui. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar dan supaya kami dapat mengikutinya. Perlihatkanlah kepada kami yang salah itu salah dan supaya kami dapat menjauhinya. Ya Allah, jadikanlah hati-hati kami ini hati yang menyukai apa yang disukai oleh Engkau dan membenci apa yang dibenci oleh Engkau. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah mencipta kami dan mengenali kami, jadikanlah kami ini dapat mengenali Engkau lebih daripada segala-galanya. Ya Allah, sebagaimana Engkau senantiasa kasih dan sayang kepada kami, jadikanlah hati-hati kami ini senantiasa kasih dan sayang kepada Engkau lebih daripada segala-galanya. Ya Allah, sebagaimana Engkau senantiasa berbuat baik dan berjasa kepada kami, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang senantiasa berbuat baik dan berjasa kepada Engkau di mana saja kami berada. Ya Allah, sebagaimana Engkau senantiasa mengingati kami dan tak pernah melupai kami, jadikanlah hati-hati kami ini senantiasa mengingati Engkau dan tidak melupai Engkau di mana saja kami berada. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Engkau senantiasa bersama dengan kami, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang senantiasa bersama dengan Engkau di mana saja kami berada. Ya Allah, sebagaimana Engkau senantiasa mendengar, melihat dan memantau segala gerak-gerik kami lahir dan batin, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang senantiasa sedar akan kewujudan Engkau dan segala apa yang ada pada Engkau, dan senantiasa sedar akan penglihatan Engkau, pendengaran Engkau dan pemantauan Engkau terhadap kami. Jadikanlah kami ini hamba-Mu yang senantiasa beriman dan bertakwa di mana saja kami berada. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang memberi manfaat, iman yang mendalam, rezeki yang halal, anak yang saleh, keturunan yang baik, perniagaan yang berjaya dan kehidupan yang penuh berkat. Ya Allah, Engkau sajalah yang mengetahui segala apa yang Engkau telah takdirkan kepada kami. Ya Allah, kami memohon dengan kebesaran Engkau, semoga Engkau menjadikan segala apa yang Engkau telah takdirkan itu semuanya adalah baik. Ya Allah, jika Engkau telah mentakdirkan kepada kami suatu takdir yang tidak baik, maka kami memohon dengan kebesaran dan keagungan-Mu, semoga Engkau mengubah takdir yang tidak baik itu dengan menggantikannya dengan takdir yang baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunaikanlah segala hajat kami, selesaikanlah segala masalah kami. Ya Allah, tunaikanlah segala hajat kami, hajat keluarga kami, anak cucu kami, hajat masyarakat kami, hajat rakyat kami, dan juga orang-orang di bawah tanggungjawab kami, dan juga hajat orang-orang yang berhajat di dunia ini. Ya Allah, tunaikanlah segala hajat orang-orang yang lemah di kalangan kami, orang miskin dan anak-anak yatim, dan juga tunaikanlah segala hajat orang-orang yang sakit di kalangan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunaikanlah segala hajat orang yang berhajat di seluruh dunia ini, kerana Engkaulah Tuhan yang mampu dan berkuasa menunaikan segala hajat dan permohonan hamba-hamba-Mu. Ya Allah, ya Allah, Engkau sajalah yang mengetahui berapa lama lagi kami akan berada di dunia ini. Ya Allah, jangan Engkau keluarkan kami dari dunia ini sehingga kami telah berjaya menunaikan tanggungjawab kami sebagai hamba Engkau dan khalifah Engkau di bumi ini, dan sehingga kami dapat bertaubat daripada segala dosa dan kesalahan kami dan menyelesaikan masalah kami dengan manusia dan membayar segala hutang-hutang kami. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan Islam dan matikanlah kami ini dengan Islam. Akhirilah hayat kami ini ya Allah dengan husnul khatimah dan dengan kalimah la ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, selamatkanlah kami semasa kami berada di dalam kubur. Jadikanlah kubur kami itu salah satu taman dari taman-taman syurga, dan jangan Engkau jadikan kubur kami itu salah satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami supaya kami dapat menjawab semua soalan mungkar dan nakir. Ya Allah, selamatkanlah kami semasa dunia ini dihancurkan segala-galanya. Selamatkanlah kami ya Allah semasa kami dibangkit dari kubur menuju mahsyar. Selamatkanlah kami ya Allah semasa kami berada di padang mahsyar. Naungilah kami ini ya Allah dengan naungan Al-Quran, naungan sedekah-sedekah kami, dan naungan arasy Engkau. Ampunilah dosa kami dan maafkanlah segala kesilapan kami dan segala kelemahan diri kami semasa kami dihisab di mahkamah Engkau. Hisabkanlah kami ini ya Allah dengan hisab yang sedikit dan ringan. Berikanlah peluang kepada kami supaya kami dapat bertemu dengan pemimpin agung kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta memperolehi syafaatnya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalal wal Ikram ya Hannan ya Mannan ya Badi'as samawati wal ard. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang berjaya di dunia ini, berjaya di akhirat nanti, berjaya menerima keputusan amalan kami dengan tangan kanan, dan berjaya meminum minuman di kolam Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, selamatkanlah kami semasa kami melalui titian sirat yang sangat menakut dan menggerunkan kami. Selamatkanlah kami ya Allah daripada neraka dan sebab-sebab yang membawa kami ke neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ini ke dalam syurga Engkau dan dapat bertemu dengan Engkau serta dapat melihat wajah dan diri Engkau yang maha agung dan maha suci, serta memperoleh keampunan, kemaafan dan keredaan Engkau sebagaimana yang Engkau janjikan kepada kami. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, perkenankanlah segala permohonan kami, mustajabkanlah segala doa kami, tunaikanlah segala hajat kami, selesaikanlah segala masalah kami, bayarkanlah segala hutang kami, sembuhkanlah segala penyakit kami, kuatkanlah segala kelemahan kami, sempurnakanlah segala kekurangan kami, jayakanlah segala usaha kami, lariskanlah perniagaan kami, satukanlah hati-hati kami, menangkanlah perjuangan kami dengan berkat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keramat Al-Quranul Karim, dan dengan berkat amalan kami yang paling ikhlas. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.